Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kamaluddin Ibrahim dan berita utama berita Al-Hijrah malam ini 2 Rabiul Awal 9 Oktober. 3 kanak-kanak hilang ditemui lemas. Juga pulang semula duit bakal jemaah umrah. Tiga kanak-kanak yang dilaporkan hilang ketika mencari kepah ditemui lemas di muara sungai Kampung Mangkok, Setiu awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, Deputy Superintendent Afandi Hussein, mangsa pertama ditemui pada jam 1 pagi tadi dan yang terakhir pada jam 8.15 pagi. Kesemua mangsa berjaya ditemui dalam operasi pencarian oleh pasukan mencari dan menyelamat. Kata Effendi, mayat pertama Nur Amni Insyirah Saiful Tarmizi, 9 tahun, ditemui pasukan penyelamat kira-kira jam 1 pagi sekitar jarak 800 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Manakala adiknya Muhammad Aryan Fahim, 7 tahun, dijumpai terapung kira-kira 1.5 km sekitar jam 1.47 pagi. Dan seorang lagi mangsa terakhir, Nurul Hasya Humaira C. Muhammad Humaizi, 11 tahun, ditemui pada jam 8.15 pagi. Pihak kami dengan kerjasama pihak bomba, pihak APM, orang kampung dan juga daripada semua-semua agensi yang terlibat telah bersama-sama menjumpai mangsa, ketiga-tiga mangsa dalam keadaan menerak. Dan ketiga-tiga mangsa telah kita hantar ke hospital untuk menjalankan bedah sasat. Menurutnya, kira-kira 80 anggota penyelamat termasuk penduduk kampung melakukan pencarian dan kesemua mayat mangsa yang dijumpai dibawa ke unit forensik Hospital Setiu untuk tindakan lanjut. Pada jam 5.30 petang semalam, kegembiraan 6 kanak-kanak mencari kepah bertukar tragedi selepas 3 daripadanya dikhawatiri lemas dan 3 lagi sempat diselamatkan. Kesemua mereka dikatakan sedang mencari kepah sejauh kira-kira 50 meter dari tebing sebelum tenggelam. Kebenaran rentas negeri selepas 90% populasi dewasa lengkap vaksin merupakan langkah yang sesuai untuk diambil. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata beliau meletakkan kepercayaannya kepada rakyat Malaysia untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan COVID-19. Dan saya perlu percaya kepada rakyat Malaysia. Ya. Kalau sekiranya kita sampai bila tidak bagi mereka merentas negeri, ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah dari segi tekanan mental, tekanan emosi. Ada ramai yang dah sampai setahun tidak dapat jumpa dengan ibu bapa dan keluarga mereka. Sebab itu kita letak paras 90% dan kita rasa ini adalah paras yang kita rasa selesa. Khairi Jamaluddin berkata demikian selepas merasmikan wad kanak-kanak dan pelancaran mesin imbasan pengimejan resonans magnetik MRI di Pusat Perubatan Mawar Seremban Negeri Sembilan pagi tadi. Sementara itu, mengulas cadangan kebenaran rentas negeri hanya selepas 90% populasi negara divaksin. Khairi berkata jika tindakan itu diambil, ia akan melewatkan kebenaran rentas negeri iaitu sekitar pertengahan tahun hadapan. Individu belum lengkap suntikan vaksin disaran menangguhkan dahulu rancangan untuk ke Kelantan apabila rentas negeri dibenarkan kelak. Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob berkata adalah penting untuk individu melengkapkan terlebih dahulu suntikan vaksin sebelum merentas negeri dan mengelakkan berlaku lonjakan kes COVID-19. Tambah Dato' Ahmad Yaakob, mereka yang sudah lengkap suntikan vaksin juga disaran melakukan ujian saringan COVID-19 kendiri sebelum ke Kelantan sebagai langkah keselamatan. Sementara itu, Dato' Ahmad Yaakob berkata jumlah vaksinasi di Kelantan tidak sepantas negeri-negeri lain disebabkan ramai rakyat negeri itu yang menetap di luar tetapi masih beralamat di Kelantan. Setakat semalam, 73.2% populasi dewasa di Kelantan telah lengkap divaksinasi.
Hanya 0.6% sahaja lagi diperlukan untuk kadar vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa mencapai 90%. Dan setakat 8 Oktober, 21,104,896 atau 89.4% golongan dewasa di Malaysia telah divaksin. Semalam sahaja 174,820 orang menerima suntikan vaksin, merangkumi 74,199 penerima dos pertama dan 100,621 penerima dos lengkap. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, 94.7% populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Lembah Kelang mencatatkan jumlah tertinggi populasi dewasa lengkap vaksin dengan 112%, diikuti Labuan 99% dan Negeri Sembilan 98.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini memaklumkan kerajaan akan mengumumkan kebenaran rentas negeri selepas kadar vaksinasi lengkap untuk populasi dewasa mencapai 90%. Sementara itu, 67% atau 115,516 masyarakat orang asli sudah lengkap menerima suntikan vaksin, manakala 56,639 lagi belum divaksin. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata pihaknya sedang berusaha melalui pelbagai cara untuk meningkatkan kadar vaksinasi dalam kalangan masyarakat orang asli. Ada lagi yang belum mendapat vaksin ini adalah lebih kurang 56,000 lah. Jadi kita sedang berusaha dengan pelbagai cara lah. Salah satu yang kita buat di peringkat kementerian ini adalah kita buat melalui outreach lah. Iaitu kita yang pergi cari. Kita ada melalui Imara kita ada bas Maraliner yang kita convert Maraliner tu jadi semacam macam PPV lah, PPV bergerak. Tambahnya, tumpuan program vaksinasi di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA itu adalah di negeri-negeri seperti Perak, Pahang dan Kelantan yang mempunyai bilangan orang asli yang ramai. Secara keseluruhannya, 172,155 orang asli layak divaksin, membabitkan golongan dewasa seramai 144,180 orang dan 27,975 golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Jelas Mahzir, program vaksinasi orang asli ditetapkan mencapai 100% pada akhir bulan November tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian Hari Sukan Negara 2021 peringkat Kementerian Pembangunan Luar Bandar hari ini. Penduduk di daerah Bera boleh menarik nafas lega apabila sebuah hospital yang dibina di daerah itu kini sudah 98% siap dibina. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hospital yang dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini mampu memberi kemudahan kepada 150,000 penduduk Bera dan sebahagian penduduk Negeri Sembilan yang bersempadan dengan Bera. Jadi insya-Allah lah penantian kita akhirnya berjaya. Penantian kita yang selama ini kita tunggu-tunggu, saya harap seperti yang dijanjikan akan siap sebelum akhir tahun ini. Jadi tidak ada lagi isu kelewatan hospital Bera. Jadi selama ni orang Bera ni, warga Bera kalau nak ke hospital terpaksa ke Temeloh. Yang bersempadan dengan Negeri Sembilan terpaksa ke Kuala Pilah. Jadi kita terpaksa pergi ke tempat-tempat lain. That's why hospital di Bera ni amat penting. Sebab Bera ni luas. Hospital Bera dibina pada 2010 dengan kos awal RM88 juta. Ia bagaimanapun gagal disiapkan mengikut jadual dan menyebabkan beberapa kontraktor baharu terpaksa dilantik hingga menyebabkan kos pembinaan hospital itu meningkat kepada RM130 juta. Datuk Seri Ismail Sabri berkata selepas siap dibina, Hospital Bera akan diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya JKR sebelum diserahkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Januari 2022. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat projek Hospital Bera petang tadi. Pengendali umrah disaran segera memulangkan wang yang sudah dibayar bakal jemaah umrah namun tidak dapat meneruskan ibadat itu sejak tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata,
Syarat baru yang ditetapkan Arab Saudi untuk ibadah umrah juga menyebabkan ramai bakal jemaah dari Malaysia berusia lebih 60 tahun tidak dapat menunaikan umrah walaupun bayaran sudah dibuat. Kita harapkan begitulah kalau pasal nak buat benda ni benda baik. Umrah ni benda baik dan orang meniaga tu pun kita yakin benda yang baik. Jadi mereka memahamilah soal berkenaan dengan konsep muamalat dalam Islam ni. Dan apabila pembatalan itu bukan sebab akibat daripada dia. Kalau jah mungkin ada beberapa persen untuk pengurusan di mana sabarlah, tapi kalau tak nak bagi terus tu tak logik lah, tak baik lah. Kerana kita nak buat benda baik kan. Senator Idris berkata Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya MOTEK disaran campur tangan dalam soal tuntutan itu sekiranya ada agensi atau syarikat pelancongan yang enggan membayar balik wang jemaah terlibat. Mengulas mengenai SOP jemaah umrah yang akan ditetapkan kerajaan, Senator Idris berkata ia akan diumumkan dalam masa terdekat selepas dibincangkan dalam mesyuarat kabinet semalam. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan musaadah banjir kepada Sekolah Rendah Islam Bistari Darul Mulkan Jalan Kuala Sepetang, Bukit Gantang hari ini. Dan saranan pembayaran balik wang jemaah umrah terkandas yang diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad itu dilihat wajar. Namun menurut Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia Papuh Datuk Seri Razali Muhammad Syam, agensi pelancongan dikhawatiri akan mengalami kerugian sekiranya perkara itu terpaksa dilaksanakan semasa pandemik COVID-19. Jelasnya lagi, ada kemungkinan wang tersebut tidak boleh dipulangkan susulan terdapat agensi pelancongan yang telah membuat pembayaran untuk bakal jemaah di Arab Saudi seperti bayaran pakej semasa menunaikan ibadah tersebut. Dalam pada itu, tambahnya bakal jemaah perlu akur dengan Akta 892 langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 di mana syarikat pelancongan yang terkesan boleh berunding dengan jemaah untuk menangguhkan pemulangan wang deposit tersebut. Oleh itu, beliau berharap jemaah untuk terus bersabar dan berbincang dengan agensi pelancongan masing-masing untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Sementara itu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia, Harun Kesi Ahmu berpandangan sama di mana beliau menghormati pandangan Idris Ahmad yang melihat ia wajar dari sudut hukum. Langkah itu diharap meyakinkan dan memberi kelegaan kepada bakal jemaah umrah yang masih tidak berkesempatan menunaikan ibadah tersebut susulan pandemik COVID-19. Masyarakat kembali yakin dengan tabung haji. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tidak akan menjejaskan operasi Lembaga Tabung Haji TH ketika ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata siasatan tersebut hanya melibatkan pengurusan TH sebelum 2020. Tambah Datuk Ahmad Marzuk, pihaknya sedang merangka pelbagai strategi bagi memantapkan lagi pengurusan institusi pelaburan umat Islam itu. Jelas beliau, kepercayaan masyarakat kepada TH ketika ini sedang meningkat apabila jumlah pendepositnya telah kembali bertambah kepada lebih 9 juta orang. Kita sedang menyusun dan merangka beberapa strategi untuk memantapkan lagi pengurusan tabung haji. Yang terbaru, tabung haji plantation telah pun bertukar dari manajemen lama kepada manajemen baru dan insya-Allah projek-projek yang berkaitan dengan operasi-operasi ladang tabung haji yang menjana keuntungan yang besar itu yang juga merupakan public listed company akan lebih berdaya saing, lebih berdaya maju dan insya-Allah segala keuntungan itu nanti akan dipulangkan kepada orang yang mendeposit di tabung haji itu. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program outreach rakan setia komuniti orang kena pengawasan OKP Dadah di Kampung Gong Tengah, Pengkalan Cepa, Kota Baru hari ini. Hadir sama Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Abdul Aziz Jusoh dan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kelantan, Rohayu Ahmad. Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Marzuk berkata keyakinan semula masyarakat Islam terhadap TH petanda baik kerana institusi kewangan itu bukan hanya menjaga soal persiapan orang ramai untuk mengerjakan haji tetapi juga merupakan salah satu platform pelaburan orang Islam di negara ini.
Penubuhan RCI bagi menyiasat pengurusan dan operasi TH diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Julai lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri berkata, penubuhan RCI adalah wajar bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat terhadap perkara berbangkit dan perakuan sewajarnya dapat dikemukakan kepada kerajaan bagi memulihkan imej serta keyakinan rakyat terhadap kewibawaan TH. Sementara itu, seorang lagi anggota Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dilantik bagi menyiasat isu berbangkit mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Senator Idris Ahmad berkata, lantikan itu adalah penambahan daripada 6 anggota sedia ada yang telah dilantik sebelum ini. Alhamdulillah kita telah pun disetujui oleh Majlis Jamaah Menteri berkenaan dengan keanggotaan RCI, cuma ada lagi penambahan seorang lagi, jadi saya tak boleh nak umumkan hari ini lah. Nanti akan diumumkan oleh YB Datuk Seri Wan Junaidi. Menurut Senator Idris, anggota baru RCI yang dilantik itu dipilih bukan daripada agensi di bawah beliau bagi mengelakkan sebarang isu kepentingan peribadi. Ujar beliau, hasil siasatan dan pandangan dari RCI kelak diharapkan dapat membantu LTH menambah baik pengurusan dan aspek tadbir urus. Sebanyak 1,968 buah perniagaan berkaitan sukan terpaksa menamatkan operasi sejak 1 Januari sehingga 31 Disember 2020 akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata industri tersebut terjejas ekoran kekurangan modal pusingan, tidak dapat menampung kos operasi dan sebagainya. Saya difahamkan bermula 1 Januari sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 1,968 buah perniagaan berkaitan sukan terpaksa menamatkan operasi kerana kekurangan modal pusingan, tidak dapat menampung kos operasi dan sebagainya. Dan sebahagian besar daripadanya ialah promotor dan penganjur acara sukan, perniagaan runcit barangan sukan, pusat kecergasan serta infrastruktur sukan. Jelas Ismail Sabri, seiring dengan prinsip kerajaan untuk memastikan tiada rakyat yang tercicir atau terpinggir, Kementerian Belia dan Sukan KBS pada 5 Julai 2021 telah mengumumkan beberapa inisiatif Prihatin Belia dan Sukan IPBS khusus bagi penggiat industri sukan di Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di bawah pelaksanaan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Selain itu, prosedur operasi standard SOP sektor sukan dan rekreasi juga telah digubal dalam Pelan Pemulihan Negara PPN yang mendorong kepada pembukaan semula aktiviti sukan dan rekreasi pada 9 September lalu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Hari Sukan Negara 2021 di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, dalam majlis sama, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan Pelan Tindakan Wanita dalam Sukan, dan pelan itu bertujuan memperkasa penglibatan dan penyertaan wanita dalam bidang sukan. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit untuk menjayakan pelaksanaan Pelan Tindakan Wanita dalam Sukan yang mengandungi 5 teras, 8 objektif, 9 strategi dan 45 inisiatif. Susulan itu juga, Jawatan Kuasa Wanita dalam Sukan telah ditubuhkan bagi merancang dan memantau pelaksanaan Pelan Tindakan ini. Tambahnya, jawatan kuasa itu akan dianggotai oleh 15 orang pakar rujuk terdiri daripada wakil kementerian, badan sukan, bekas atlet dan individu berpengalaman. Pelan tersebut jelasnya mampu meningkatkan penglibatan keseluruhan wanita dalam aktiviti sukan, kepimpinan dalam badan sukan dan penyertaan dalam kejurulatihan dan kepegawaian sukan. Lima terbunuh letupan di masjid. Sekurang-kurangnya 55 terbunuh dalam serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di Bandar Kunduz, Afghanistan semalam. Menurut Daesh yang mendakwa bertanggungjawab terhadap insiden itu, serangan menyasarkan jemaah fahaman Syiah yang sedang berkumpul untuk solat Jumaat.
Ia merupakan serangan berdarah terburuk sejak Amerika Syarikat meninggalkan Afghanistan pada 31 Ogos lalu. Dalam satu kenyataan, Daesh menerusi saluran Telegram, pengebom nekat tersebut yang dikenali sebagai Muhammad Al-Uiguri meletupkan bahan letupan yang dipasang pada vest dipakainya di dalam masjid yang dipenuhi penganut Syiah. Ketua Keselamatan Kunduz, Mulawi Dos Muhammad mendakwa penyerang cuba menimbulkan ketegangan di antara penganut Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah sambil menegaskan tiada konflik di antara Taliban dengan penduduk minoriti. Serangan itu dilapor turut menyebabkan ratusan individu cedera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Afghanistan menzahirkan kebimbangan terhadap serangan yang mengorbankan banyak nyawa itu. Ketua Pelarian PBB Filippo Grandi berkata insiden itu berpotensi menyebabkan berlaku ketidakstabilan keselamatan di Afghanistan. Seorang daripada 4 pelombong yang terperangkap di bawah tanah susulan satu kemalangan di Lombong Arang Lushang, Heilongjiang, China berjaya diselamatkan dan mangsa dilaporkan terperangkap di bawah tanah lebih 30 jam. Berdasarkan laporan, mangsa yang terselamat hanya mengalami cedera ringan. Lelaki itu telah dibawa ke hospital untuk rawatan dan pemantauan doktor. Gegaran di Telaga Kedua Lombong Arang Lushang baru-baru ini telah menyebabkan kesemua 4 mangsa terperangkap di bawah tanah. Operasi mencari dan menyelamat 3 lagi pelombong yang terperangkap masih giat dilakukan. Sementara itu di Harare, Zimbabwe, 8 terbunuh termasuk 6 warga Cina serta 2 rakyat tempatan dalam 2 insiden letupan gas di sebuah lombong semalam, dan insiden tersebut berlaku berhampiran The Mozawe, iaitu kawasan yang terletak kira-kira 40 km timur laut ibu kota Harare. Insiden dilaporkan berlaku pada hari yang berbeza iaitu semalam dan Khamis. Kejadian itu turut menyebabkan seorang cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Insiden malang itu disahkan oleh Ahli Parlimen Mazau South, Fortune Chasi. Katanya ketika kejadian pada Khamis yang mengorbankan 7 mangsa, tangki oksigen meletup ketika pekerja sedang melakukan tugas. Seorang lagi mangsa pula maut ketika cuba membuka tangki gas oksigen sebelum ia meletup. Siasatan kedua-dua insiden tersebut sedang giat dijalankan pihak polis. Penduduk di Sao Paulo, Brazil dikejutkan dengan fenomena ribut pasir gergasi. Sekurang-kurangnya 6 nyawa terkorban dalam bencana luar biasa itu. Seterusnya, rangkuman berita antarabangsa pilihan. Singapura menjalankan ujian kawalan peronda menggunakan robot untuk memberi amaran kepada individu yang melakukan kesalahan di tempat awam. Robot bertayar dilengkapi 7 kamera itu akan memberi amaran kepada orang awam yang merokok di kawasan terlarang, meletak basikal secara tidak betul dan kepada kumpulan individu yang tidak menjaga penjarakan fizikal. 2 kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam menguji keselamatan vaksin Pfizer telah selamat disuntik. Lydia 7 tahun bersama adiknya Bridget 5 tahun kelihatan tenang semasa disuntik di Duke University School of Medicine. Syarikat Pfizer-BioNTech dalam pada itu berharap pihak berkuasa tempatan Amerika Syarikat mempercepatkan kelulusan menyuntik kanak-kanak bawah 12 tahun agar kes COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak dapat dikurangkan. Sebuah restoran di Nonthaburi, Thailand mendapat perhatian ramai selepas menjalankan perniagaan menggunakan konsep kafe banjir. Menurut pemilik restoran tersebut, kedudukan restorannya yang berada di tebing sungai itu turut terkesan dengan ribut tropika Dianmu yang melanda daerah tersebut baru-baru ini. Beliau tidak menyangka keadaan restoran yang dimasuki air itu menjadi tarikan baharu buat penduduk tempatan sekaligus memberi keuntungan buat perniagaannya. Baik, dengan itu sekian berita ahli jurah malam ini, dan sebelum berpisah, jangan ketinggalan untuk menyaksikan Tijarah sejurus selepas ini dengan tajuk Badan Kebajikan Islam, Bantu atau Tindas. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.